Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Sekali lagi kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah Empire Kerajaan Champa episode keempat akhir. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Kembali kepada Kerajaan Melayu Champa, walaupun kerajaan ini bertahan dalam jangka masa yang lama, namun Champa terpaksa menghadapi banyak perperangan, terutamanya apabila Dai Viet mula stabil dan meluaskan kuasanya. Situasi ini terbalik, di mana sebelum ini Champa yang banyak menyerang Nam Viet sehingga berjaya menawan Hanoi. Bahkan pada abad ke-17, Champa telah bertindak menyerang China. Satu langkah yang dianggap cukup berani karena pada waktu China merupakan kuasa besar Asia yang cukup digeruni. Abad ke-19 menandakan berakhirnya usia kerajaan Champa apabila Panduranga telah jatuh kepada dinasti Nguyen. Walaupun Maharaja Gialong dari dinasti Nguyen menyerahkan beberapa urusan pentadbiran kepada Po Sau Nun Ken, yang merupakan anak kepada pegawai Champa, kerana jasa beliau membantu Maharaja tersebut menewaskan Puak Taisan. Namun itu tidak berhenti sistem kerajaan Champa dipulihkan. Sejarah perperangan Champa cukup panjang dan mustahil untuk dimuatkan semuanya dalam kisah kali ini. Pada abad ke-15, Raja Botri Tri atau Wan Bo yang merupakan anak kepada Ali Nurul Alam merangkap cucu Said Husin Jamadil Kubro, pendakwa terkenal Nusantara, telah meninggalkan Patani menuju ke Champa untuk membantu mentuanya, Raja Kenda Anekalawa atau Ban Latra Toan menentang Dai Viet. Malang sekali Baginda tewas dalam perperangan tersebut, menyebabkan Baginda dan angkatannya telah berundur ke kawasan selatan, yaitu Panduranga. Baginda telah diistiharkan sebagai Raja Champa dengan gelaran Sultan Wan Abu Abdullah. Selepas Baginda mangkat pada tahun 1478 Masehi, pemerintahannya telah bertukar tangan kepada anak saudaranya Wan Abu Yusuf dan kemudiannya Wan Abdul Qadir. Pada 1570 Masehi, dinasti Nguyen telah bertindak menceroboh Champa. Pencerobohan ini dianggap sebagai pencerobohan terhadap orang Melayu. Walaupun mempunyai hubungan diplomatik dengan dinasti Ming, China, sebelum ini, namun keadaan ini tidak mampu membantu menyelamatkan Champa daripada serangan Dai Viet. Selepas dinasti Ming telah bertukar kepada dinasti Qing, keadaan menjadi semakin sukar buat Champa. Apabila dinasti Qing sudah tidak meneruskan hubungan diplomatik erat dengan Champa sebagaimana dinasti Ming sebelum ini. Keadaan ini berlaku karena dasar Qing yang meragul orang Islam. Serangan Nguyen pada 1570 Masehi tersebut benar-benar memberi tamparan hebat kepada Champa. Walaupun tidak mendapat dukungan China lagi, ini tidak bermakna kerajaan Melayu mengabaikan Champa. Datu wilayah Jambu yang merupakan pemangku Sultan Patani, yaitu Datu Nik Mustafa bersama angkatannya telah berangkat ke Champa untuk membantu menghadapi serangan dinasti Nguyen. Seakan terlambat, Sultan Champa yaitu Sultan Yaakub Syahibuddin yang terlalu uzur telah ditawan dan mangkat dalam sangkar besi semasa diarak ke kota Hu, yang merupakan pusat pemerintahan dinasti Nguyen. Pada 1577, Datu Nik Mustafa membawa 10.000 angkatan tentera bersama anak saudaranya Sultan Adiluddin, yang membawa 5.000 tentera dari Kelantan, telah menyerang Dai Viet dan berjaya membebaskan banyak kawasan Champa termasuk Panduranga.
Perperangan ini menyaksikan kebanyakan wilayah Champa yang sebelum ini dikuasai oleh Dai Viet sejak Perang 1471 Masehi. Telah berjaya dirampas kembali. Selepas perang tamat pada tahun 1580 Masehi, Datu Nik Mustafa telah diangkat menjadi Raja Champa seterusnya dengan gelaran Sultan Abdul Hamid Shah. Tahun 1684 Masehi telah menyaksikan sekali lagi serangan Dai Viet ke atas Champa. Kekalahan Champa dalam serangan ini menyebabkan Kelantan dibanjiri oleh pelarian Champa termasuk rajanya sendiri yaitu Po Ibrahim atau Po Nero. Kelantan dipilih sebagai tempat melarikan diri karena hubungan rapat antara dua kerajaan Melayu tersebut. Sejak ratusan tahun umpama, Yaman dengan tanah Melayu yang tidak dapat dipisahkan. Begitulah juga hubungan Kelantan dengan Champa. Cubit paha kanan paha kiri turut terasa. Setelah mendapat kembali rentak di Kelantan, akhirnya Po Ibrahim telah kembali ke kampung Brekbak dalam wilayah Cham di Kamboja untuk meneruskan penentangan terhadap Dai Viet. Walaupun tewas, putra Po Ibrahim yaitu Po Jatamun atau Wan Muhammad telah diangkat oleh Nam Viet sebagai Raja Champa yang baharu. Dengan syarat baginda menghantar Ufti kepada kerajaan dinasti Nguyen. Jika dilihat, sebenarnya dinasti Nguyen tidaklah begitu berminat untuk memerintah kawasan Champa, melainkan sekadar untuk menunjukkan kekuasaannya sahaja. Jika pemerintah Champa pada waktu itu akur dengan kehendak Nguyen, pastinya kerajaan Champa akan wujud sehingga sekarang. Perkara sama juga ditunjukkan oleh Maharaja Gelalong pada abad ke-19. Apabila baginda turut menyerahkan kawasan Champa untuk ditakbir oleh orang Champa sendiri. Selepas Raja Muhammad mangkat, pemerintah Champa telah bertukar tangan kepada Wan Daim atau Pol Top. Wan Daim mempunyai cita-cita yang tinggi. Baginda tidak mahu lagi berada dalam kawalan dinasti Nguyen. Baginda telah berpakat dengan ayahandanya Po Ibrahim yang berada di Kamboja untuk menentang dinasti Nguyen. Namun penentangan ini berjaya dipatahkan oleh dinasti Nguyen menyebabkan Wan Daim telah melarikan diri ke Patani. Manakala Po Ibrahim yang sudah tua telah mangkat di Kamboja dan dimakamkan di kampung Brekbak. Kekalahan ini telah menyebabkan kerajaan Champa melemah sehingga kejatuhannya di bawah raja yang terakhir Po Chong Chan. Selepas kejatuhan Champa pada abad ke-19. Bahkan sebelum itu lagi apabila Panduranga jatuh kepada Nguyen dalam tahun 1692 Masehi hingga 1693 Masehi lagi, proses Vietnamisation atau proses men-Vietnamkan Champa telah berlaku. Selepas kekalahan Champa pada 1692 hingga 1693 Masehi itu, keluarga Nguyen telah melantik kerajaan boneka di Champa dengan merajakan Po Sakti Raida Putih tahun 1693 sampai tahun 1728 Masehi. Dengan tujuan untuk mengawal kuasa Champa dan juga bagi memastikan Ufti dibayar kepada Hu atau Pusuan, ibu kota bagi dinasti Nguyen. Raja baru Champa ini telah berpusat di Phan Rang. Namun dalam kisah pensejarahan Champa masih menganggapnya sebagai Tuan Tan. Proses Vietnamisation makin cepat berlaku. Apabila keluarga Nguyen mengistiharkan wujudnya wilayah baharu, yaitu Bintuan yang merangkumi wilayah Panduanga dan Tuan Tan. Kemasukan orang Viet ke wilayah ini secara beramai-ramai, yang digalakan oleh Nguyen telah menyebabkan orang Cham terpaksa berkongsi dengan orang Viet. Proses ini juga berlaku di Istana Champa apabila Po Sakti Raida Putih yang merupakan Raja Boneka mengadakan hubungan yang rapat dengan Raja Nguyen Pukchu 1691 hingga 1725.
Po Saktiraida Putih dan 3 orang anaknya telah menerima gelaran rasmi Istana Vietnam dan turut memakai pakaian gaya Vietnam dan meninggalkan pakaian tradisi orang Cham. Selain itu, telah menyebabkan proses Men-Vietnamkan Champa telah berlaku secara langsung dan sudah tentu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pejuang-pejuang Champa. Pada tahun 1712, satu perjanjian telah ditandatangani oleh Nguyen dan Po Saktiraida Putih. Yang 5 meliputi 5 perkara untuk mengawal hubungan Cham dan Viet karena pada waktu itu terlalu ramai orang Viet di Panduranga yang boleh menimbulkan konflik antara kaum. Dengan kehadiran orang Viet yang membawa masuk busana, bahasa dan tulisan yang berlainan, sudah tentulah berlaku pertembungan budaya. Namun hakikatnya, selepas perang tersebut, orang Cham sudah mula menerima pengaruh daripada Vietnam, terutamanya dalam bidang tulisan di mana kebanyakan surat perjanjian dan urusan rasmi sudah mula menggunakan tulisan Vietnam dan bahasa Sino-Vietnamese. Ini dibuktikan apabila banyak catatan dan dokumen Champa yang dijumpai ditulis dalam bahasa Sino-Vietnamese bukannya menggunakan tulisan Sanskrit, yang merupakan tulisan warisan orang Champa sejak berasimilasi dengan ajaran Hindu. Pejuang Champa yang tidak berpuas hati terhadap perkara ini telah melakukan beberapa percobaan penentangan, namun berjaya dipatahkan. Contohnya penentangan orang Champa terus berlaku sebaik sahaja Po Saktiraida Putih meninggal dunia. Pada 1822 Masehi, secara rasmi jatuhlah Kerajaan Champa. Kemasukan orang Viet dari utara ke selatan bagi mengelakkan pertembungan dengan China menyebabkan orang Melayu Cham terpaksa menghadapi perperangan demi perperangan dengan orang Dai Viet. Walaupun pada awalnya mempunyai kekuatan yang sama, mungkin disebabkan masalah tidak bersatu padu, menyebabkan Champa semakin melemah. Orang Champa sendiri menjadi tentara Vietnam semasa perang saudara antara mereka. Sebuah gergasi Melayu di luar Kepulauan Melayu ini menunjukkan kehebatannya apabila pernah menyerang China, suatu yang cukup digeruni pada waktu itu, karena China merupakan gergasi ketenteraan pada waktu itu. Sejarah mencatatkan bahwa hanya 2 bangsa Gasar atau bangsa asing sahaja yang mampu menjatuhkan kerajaan orang Han China, yaitu bangsa Mongol yang mengasaskan kerajaan Manchu atau Qing. Kerajaan Yuan tidak bertahan lama, namun kerajaan Manchu mampu bertahan agak lama dari tahun 1644 Masehi hingga 1911 Masehi. Dikala China, Abbasiyah, Rusia dan beberapa kuasa besar lainnya tidak mampu menahan keganasan serangan Mongol, namun Champa mampu menyelamatkan diri dengan memberikan ufti kepada Mongol. Kemasukan orang Mongol ke China telah menyebabkan dinasti Song yang sedia lemah telah hancur. Di Empire Abbasiyah pula, umat Islam pada waktu itu tidak mampu menahan serangan demi serangan Mongol. Bermula di Samarkand sehinggalah ke Baghdad, jutaan umat Islam mati di bawah pedang dan panah orang Mongol. Kemasukan Mongol ke Rusia menyebabkan orang Rusia berajakan orang Mongol selama hampir 250 tahun. Di Kepulauan Jawa, Mongol pernah menghantar tentara untuk mengajar Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari yang tidak mahu membayar ufti. Bukan setakat tidak mahu membayar ufti, Raja Kertanegara turut mencederakan utusan Mongol. Serangan ini menyebabkan jatuhnya Kerajaan Singhasari, namun muncul pula Kerajaan Majapahit. Namun semua itu tidak berlaku di Champa. Kebajikan politik Raja Champa berjaya menghalang Champa daripada diserang oleh Mongol. Selain menghadapi ancaman Vietnam dan Mongol,
Champa juga pernah menghadapi ancaman daripada kerajaan Chenla yang berpusat di Laos sekarang. Kerajaan Chenla merupakan kerajaan orang Mon Khmer yang berjaya menjatuhkan kerajaan Melayu Funan. Serangan demi serangan oleh Chenla tidak memberi kesan kepada Champa, karena pertahanan semula jadi dan kebijakan kepimpinan Champa. Angkatan laut dan angkatan darat Champa yang kuat berjaya menghalang Chenla daripada menguasai negara itu. Disebabkan itu, Chenla meneruskan kempen ke kawasan kerajaan Melayu bahagian selatan, seperti Cihtu, Panpan, Tantan, Chaiya atau Cahaya, serta Srivijaya. Semasa pemerintahan Cebonga atau Cebunga atau Sultan Zainal Abidin atau Raja Merah yang Agung dan Baginda mempunyai beberapa nama lain lagi. Champa berada di puncak keemasan apabila Baginda berjaya menawan Vietnam, bahkan berjaya menawan Hanoi. Namun selepas kemangkatan Baginda, semuanya seolah berakhir. Walaupun Nik Mustapa atau Po Rome berjaya mengembalikan semula kegemilangan dengan menghalang Nguyen, namun Champa seolah-olah telah disumpah apabila tidak mampu bangkit mempertahankan diri. Hubungan yang akrab dengan negeri Melayu yang lain, seperti Kerajaan Kelantan, Patani dan Majapahit, telah memberikan sedikit nafas kepada Champa untuk bertahan sehingga 1822 Masehi. Kekalahan ini menyebabkan 500.000 Melayu Cham bertebaran di Malaysia, Indonesia, Kamboja, serta Laos. Sejarah akan mengingati bahwa suatu masa dulu pernah ada kerajaan Melayu Nun jauh daripada Kepulauan Melayu Nusantara.